Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. 主内蒙爱弟兄姊妹午安。 Ya saudara, kita sungguh bersyukur bila pada siang hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. 感谢上帝，今天我们可以来到上帝的殿中来赞美他。 Itu menunjukkan betapa Tuhan yang memimpin kita, menopang langkah hidup kita. 因为这意味着是上帝引领并托住我们的生活， Kasih setianya tidak pernah jauh dari hidup kita. 他的信实永不离开我们。 Nah saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan di ibadah ini kita akan merenungkan satu tema. 那么今天我们要讲的主题是 Tema kita yaitu adalah bangkit bersama Kristus. 与基督一同复活， Bangkit bersama Kristus. 与基督一同复活。 Dan untuk mendasari tema kita, mari kita lihat, kita masih melanjutkan pembacaan atau perenungan kita dari surat Roma. Kita hari ini membaca Roma pasal yang ke-6. 这几个星期我们在学罗马书，今天我们还是继续学罗马书。今天要看罗马书第6章。 Yang menjadi fokus kita adalah di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 saja. 我们要集中在第1节到第14节。 Di Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti Penatua Hoki akan melanjutkan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 14. 等一下，第1节到第7节我们用印尼文来念，然后从第8节开始到第14节我们用中文来念。 Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 第8节，我们若是与基督同死，就信必与他同活。 因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活的。 所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪，做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。 罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。 Saudara sekalian kasih Tuhan, ada seorang penginjil yang boleh dikatakan salah satu penginjil yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa di abad ke-19 yang bernama D.L. Moody. 弟兄姐妹，在第19世纪有一位伟大的布道家，是神重用他。 Nah saudara, ada sebuah peristiwa yang menarik yang ia alami. 他名叫穆迪。那有一天有发生一件有趣的事情。 Jadi pada saat itu D.L. Moody sedang potong rambut, pengen potong rambut. 当时这位穆迪正在要剪头发。
Lalu dia pergi ke satu tempat potong rambut, lalu dia pesan satu jasa untuk potong rambut. 然后他就去了理发店，在那边跟那边的人说要理发， Lalu dia dilayani oleh seorang tukang cukur. 然后那个理发师就剪他头发。 Nah saudara, ketika si tukang cukur itu mencukur rambutnya D.L. Moody, dia berkata sebuah kalimat yang mengejutkan D.L. Moody. 这位理发师正在剪穆迪的头发的时候，他就说了一句让穆迪感到震惊的话。 Dia mengatakan begini, 他这样说 Dr. Moody,：“ 穆迪先生， Anda lihat seorang pria yang duduk di seberang jalan itu yang dia kayak sempoyongan begitu ya jalannya. 你看路对面那个摇摇晃晃走着的人， Dr. Moody dia adalah seorang pemabuk. 他是一个酒徒， Tiap hari kerjaannya mabuk. 每天的工作都是喝醉。 Tapi tahukah Dr. Moody, 但是穆迪，你知不知道？ si pemabuk itu suka sekali mendengarkan khotbah-khotbah Anda. 那位酒徒很喜欢听你讲道。 Paling tidak saya sudah beberapa kali ketemu dia juga datang di dalam KKR yang Anda lakukan. 至少我也在你的布道会看过他几次了。 Pemabuk itu salah satu buah dari pelayanan Anda, Dr. Moody. 所以那位酒徒就是你的侍奉的一个成果。 Saudara, ketika mendengar si tukang cukur itu berbicara demikian, 那当穆迪听到这位理发师对他说的这句话， Dr. Moody hanya menjawab, oh ya. 穆迪先生只回答说：“是吗？” Dia tidak mengucapkan kalimat lebih lanjut. 他没有再多说一句， Lalu dia terdiam. 然后他静着。 Tapi saudara, Dr. Moody atau D.L. Moody ini tidaklah tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh si tukang cukur itu. 但是这位穆迪也不是因为他这个理发师所说的话而感到什么尴尬。 Si Dr. Moody itu tidak merasa dia direndahkan atau tidak dianggap karena dia pengkhotbah yang terkenal, pengkhotbah yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. 也并不是感到这位理发师是在贬低他或者轻看他。 Ya, dia tidak merasa direndahkan oleh si tukang cukur itu. Nah, tapi saudara, diamnya si Dr. Moody itu, D.L. Moody itu karena dia merenung. 但是穆迪先生他当时静默无言，是因为他在想。 Dan hasil perenungannya itu dia ungkapkan, dia tuliskan dalam sebuah bukunya. 然后他想出的这个想法就写在他的书上。 Nah, dia mengatakan demikian. 他这样说： Hidup bukan hanya untuk menerima kasih karunia. 活着不单单是为了得到恩典， Hidup bukan untuk menerima atau bukan hanya untuk menerima kasih karunia. 活着不单是为了得到恩典， Tapi mencerminkan kuasa kasih karunia itu di dalam hidup yang berubah. 但是借着改变的生命来显出这个 Yang berubah. Nah, saudara, apa yang direnungkan oleh D.L. Moody ini juga seharusnya menjadi perenungan kita. 那穆迪所思想的这个想法，也应当成为我们所想的。 Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang juga telah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa ajaib dalam hidup ini? 岂不是你和我都已经得到从上帝而来的恩典？ Anugerah Tuhan begitu luar biasa melimpah dalam hidup kita. 上帝的恩典是那么的丰富，降在我们身上。 Tapi yang menjadi pertanyaan yang kita perlu renungkan adalah, 但是我们需要思想的问题是： apakah anugerah Tuhan itu, apakah kasih karunia Tuhan itu 是不是那个上帝的恩典 telah mengubah, telah menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sungguh mempermuliakan Tuhan atau tidak? 已经改变我们成为能够荣耀上帝的儿女吗？ Apakah anugerah Tuhan itu telah membuat kita menjadi seorang anak Tuhan yang punya iman yang berkualitas? 是不是那个恩典已经让我们可以
拥有一种信心，好的信心。 Ataukah kita masih terus ada di dalam kejatuhan kita, kegagalan kita untuk mempermuliakan Tuhan? 还是我们一直活在最终不能荣耀上帝？ Saudara, harusnya inilah yang menjadi perenungan bagi kita. 这应当就成为我们所要思想的事。 Hidup sekali lagi bukan hanya untuk menerima kasih karunia, 活着不单是为了得到恩典， tapi bagaimana mencerminkan kuasa kasih karunia untuk saudara kita menunjukkan hidup kita yang berubah. 但是借着改变的生命来显出这个恩典。 Dan inilah saudara yang juga disadari oleh Rasul Paulus. 这也是使徒保罗所觉悟到的。 Saudara, kalau kita memperhatikan Roma pasal 5, Roma pasal 6, 如果我们注意看罗马书第5章和第6章， saudara, Rasul Paulus seakan-akan berdialog dengan jemaat Roma yang menerima suratnya. 使徒保罗好像正在跟接受这封信的罗马教会交谈， Yang tengah juga bergumul, berhadapan dengan kasih karunia, berhadapan dengan dosa. Lalu harus bagaimana? 因为那个时候罗马教会也正在罪里和恩典中在挣扎当中。 Ada orang-orang atau jemaat di Roma mengatakan atau punya keyakinan seperti ini. 有些罗马教会的会友有这样的想法， Supaya kasih karunia itu makin berlimpah, anugerah Tuhan itu makin berlimpah dalam hidup kita. 为了让那个恩典在我们身上显得更多， Maka nggak apa-apa, tetaplah hidup di dalam dosa. 那就没关，我们还是活在最终没关系的。 Kan Tuhan akan mengampuni atau bahkan Tuhan kan sudah menebus, mengampuni dosa-dosa kita. 因为上帝已经赦免我们的罪， Dan itu saudara yang dibantah oleh Rasul Paulus. 这就是使徒保罗所否定的。 Kalau saudara membaca ayat pertama, ayat yang kedua, 如果你们注意看第1节和第2节， Paulus mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 使徒保罗那边问：我们可以仍在最终叫恩典显多吗？ Perhatikan ayat yang kedua, Paulus mengatakan, 注意听第2节，使徒保罗这样说。 sekali-kali tidak. 他说：断乎不可。 Wah, bantahan yang begitu tegas yang diberikan oleh Rasul Paulus. 这是使徒保罗所给的很坚决的否定。 Seorang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, 一个已经得到上帝恩典的人， seorang yang telah menerima anugerah Tuhan, 已经领受上帝恩典的人， hidupnya akan berubah. 他的生命必定会改变， Imannya akan berubah menjadi iman yang berkualitas. 他的信心的质量也变得更好。 Saudara, menarik sekali Roma pasal 6 ini kalau kita baca dengan teliti. 如果我们仔细读这个罗马书第6章，是很有趣。 Kita akan menemukan 3 kebenaran, saudara. 我们从其中会发现3个真理， Yang saya ingin ajak kita untuk bersama-sama lihat dan sama-sama renungkan dalam hidup 是 ini. 我要跟大家分享，让大家一起思想。 Nah, yang pertama, saudara, 第一点， yang menjadi dasar dari bagaimana kita akhirnya bisa mempunyai iman atau hidup yang berkualitas, yang berubah itu. 我们如何能够拥有改变的生命和高质量的信心的基础是什么呢？ Yang menjadi dasarnya adalah karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. 是因为我们已经与基督联合， Saudara, ini adalah kebenaran yang pertama. 这是第一个真理。 Bagaimana engkau dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus. 我们，你和我都是已经与基督联合的信徒。 Nah, apa maksudnya? 但是这是什么意思呢？ Ayo saudara, kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat. 我们可以看第3节到第4节， Di sana Paulus mengatakan demikian. 在那边使徒保罗这样说： Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kemuliaannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian.
第3节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Di sini Paulus menggunakan gambaran baptisan. 在这里，使徒保罗用洗礼来形容。 Kita tentu paham apa itu baptisan. 我们大家都明白什么叫洗礼。 Tanda bagaimana kita sudah percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya seutuhnya kepada Kristus. 是我们已经信了，而且把生命完全交托与上帝的一个记号。 Karena Kristus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. 因为基督是我们唯一的救主， Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk kita beroleh keselamatan kalau kita tidak beriman, percaya kepada Kristus. 没有其他道路，没有其他方法，除非我们要信基督。 Dan saudara, baptisan ini digunakan Paulus untuk menggambarkan bagaimana saudara kita sebagai orang yang percaya ini telah dipersatukan di dalam Kristus. 使徒保罗用这个洗礼来形容我们如何与基督已经联合。 Di dalam kematiannya, 在基督的死， dosa kita ditebus. 我们的罪得赦了。 Di dalam kebangkitannya, 在他的复活中， kita beroleh pembenaran itu. 我们得称为义。 Saudara, jadi kita melihat metafora atau penggambaran ini bukanlah penggambaran yang asal atau tanpa makna. 所以我们看他所用的比喻，并不是不是随便的或者没有意义的， Justru ini menjadi sebuah tanda yang begitu luar biasa. 反而是非常能够形容我 Yang 们的， dialami oleh setiap orang percaya. 是我们每个信徒都要经历的。 Bagaimana kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. 我们如何被圣灵得到印记， Di dalam iman kita. 在我们的信心里面， Sehingga ketika kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. 好让在我们死而且与基督一同复活的时候， Maka saudara, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mendapat hukuman. 我们就不会受惩罚。 Roma pasal 8 ayat yang pertama, saudara. 罗马书第8章第1节， Di sana Paulus mengatakan demikian. 在那里保罗这样说： Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。 Oh saudara, ini bukankah menjadi sebuah anugerah dan fondasi iman yang begitu luar biasa bagi 弟 kita. 兄姊妹，这就是一个恩典，而且成为我们的基础。 Di dalam iman engkau dan saya dipersatukan dengan Kristus. 信心的基础，在信心里面，我们与基督联合。 Di dalam iman engkau dan saya menjadi orang-orang yang dibenarkan. 在信心里面，你和我都得称为义。 Dan berikutnya kita bisa melihat bagaimana di dalam iman engkau dan saya dipersatukan dan kita dibangkitkan untuk menjadi manusia-manusia baru. 等一下，我们也要看，借着信心，我们与上帝联合，而且被改变。 Jika karena dosa, 如果因着罪， upah kita adalah maut. 罪的后果就是死亡。 Di dalam kesatuan kita dengan Kristus, 那么我们与基督的联合， kita memperoleh kehidupan. 我们就必得生命， Kita menerima identitas yang baru. 我们就拥有新的身份， Yaitu kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa. 我们已经从罪的捆锁中得到挣脱。 Kesatuan kita dengan Kristus 我们与基督的联合， menandai perpindahan kita 就意味着我们转变或者转移， dari kematian menuju hidup, 从死里转到生活， dari perbudakan belenggu dosa kepada kemerdekaan di dalam Kristus. 从罪的奴仆转变成在基督里的自由。
Oh saudara, hal ini bukan berarti saudara kita hanya menerima sesuatu yang baru. 但是这也并不意味着我们只接受新的东西， Tetapi menjadi seseorang yang baru. 而是我们自己成为新的人。 Saudara, ketika kita melihat hal ini, 弟兄姊妹，当我们看这个事情， bagaimana engkau dan saya kita telah dipersatukan dengan Kristus. 我们如何与基督联合？ Itu berarti kita diajak untuk menghidupi identitas baru kita setiap hari. 这就表示我们受邀要活出这个新的身份。 Ketika kita memahami hal ini, 当我们明白这一点， maka kita akan diajak untuk melihat dan kita berubah secara penuh orientasi hidup kita. 我们受邀要成为新的人，有新的观点，有新的想法， Goal atau tujuan dari hidup kita. 有新的生命的目标。 Kita tidak lagi hidup untuk dosa, 我们不再为罪而活， tetapi kita telah mati bagi dosa. 我们是对罪而死， Kita hidup untuk Allah 而对上帝而活。 karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. 因为我们已经与基督一同复活。 Ini berarti kita tidak lagi memandang diri kita berdasarkan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. 我们就不凭以前的失败看待自己。 Dulu memang kita terbelenggu oleh karena dosa. 以前我们是被罪所捆锁， Tapi Kristus telah menebus dan memerdekakan kita. 但是基督已经救赎我们。 Dalam prakteknya kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita akhirnya menjalani hidup. 这种醒悟会帮助我们如何过每一天的生活。 Nilai-nilai apa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. 我们在生活中持有什么样的价值观？ Sikap yang seperti apa yang kita mau tunjukkan ketika kita berhadapan dengan godaan, dengan tantangan, kesulitan, bahkan dengan dosa yang mungkin saudara itu ada di sekitar kita. 我们在生活中面对试探、面对问题、面对挑战、面对困难的时候，怎么样反应出来？ Secara khusus di dalam hati dan penyembahan kita. 尤其在我们的心，在我们的敬拜当中， Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi pusat di dalam hati kita. 什么在我们心里？ Apa yang kita anggap penting di dalam hati kita. 我们心里的中心，我们认为重要的事情是什么？ Apakah itu adalah Tuhan? 是上帝吗？ Ataukah hal-hal yang lain yang kita tempatkan di posisi Tuhan? 还是其他的事情，我们把它当作首位呢？ Yang kita kenal dengan sebutan berhala dalam hati itu. 就是所谓偶像。 Saudara, bagian ini mengingatkan kita. 弟兄姊妹，这个部分提醒我们， Engkau dan saya telah dipersatukan dengan Kristus. 你和我已经与基督联合， Di dalam iman kita. 在我们的信心里面。 Oleh sebab itu kita bukan lagi manusia yang lama. 因此，我们不再是旧人， Yang terus-menerus menghamba di dalam dosa. 就是做罪的奴仆， Kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. 崇拜其他的神明， Yang kita anggap itu lebih penting dari Tuhan. 我们认为那个神明比上帝还重要。 Tetapi kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, di mana saudara engkau dan saya dipanggil untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya. 我们不是那样，而是我们已经与基督一同复活。 Dan saudara, kuasa kebangkitan ini menolong kita atau mengajak kita untuk melihat bagaimana di dalam hidup kita ini saudara, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. 在我们这个复活的大能里面，我们就要学习如何说对罪说不要。 Ini yang menjadi poin kebenaran yang kedua. 这是我们要学的真理的第二个部分。 Kesatuan kita dengan Kristus 我们与基督的联合 akan membuat kita tidak akan membiarkan dosa menguasai hidup kita lagi. 会使我们不再容罪在我们生命当中。 Saudara, dosa bukan hanya berbicara tentang kegagalan moral.
罪不但是关乎道德的败坏， Tapi dalam bacaan kita dosa digambarkan seperti penguasa yang berusaha untuk memperbudak hidup kita. 但是在我们所读的经文，刚才我们看到，罪好像是我们的主人要一直辖制我们。 Tetapi perhatikan ayat yang ke-6, saudara. 但是请注意第6节， Paulus mengatakan demikian. 保罗这样说： Manusia lama kita telah turut disalibkan dengan dia supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. 因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。 Saudara, ketika kita telah disalibkan, mati bersama dengan Kristus, 弟兄姊妹，当我们已经与基督一同死， kuasa dosa telah dipatahkan. 罪的权势已经被打败了。 Dan Kristus, saudara, memampukan kita. 基督使我们能够 Untuk apa, saudara? 做什么呢？ Untuk melawan atau tidak lagi tunduk di bawah dosa. 能够不再降服在罪的权势以下。 Tim Keller pernah mengatakan demikian. 提摩太·凯勒曾经这样说过： Ketika Kristus mati, dosa kehilangan hak hukumnya atas kita. 当基督死的时候， Dosa kehilangan hak hukumnya atas kita. 罪就在我们身上失去了他的那个权势。 Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita tidak lagi berada di bawah penguasa yang lama yaitu dosa, melainkan kita memiliki raja yang baru yaitu Kristus. 当我们与基督联合了，我们就不再做罪的奴仆，而是我们有新的主。 Paulus mengingatkan kita, 保罗提醒我们， ketika kita telah dipersatukan dengan Kristus, 当我们与基督一同联合， maka kita punya satu tugas. 我们就有一个任务， Kita punya panggilan aktif. 有一个积极的呼召。 Bagaimana kita harus berjuang melawan dosa, berkata tidak atasnya. 我们如何要与罪抵挡罪？ Dan hal ini seturut dengan apa yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-12. 这就合乎保罗在第12节中所说的话。 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。 Saudara, engkau dan saya ada di medan peperangan rohani ini. 弟兄姊妹，你和我都是处在属灵的战场上。 Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih akan terus bergumul dengan dosa. 在我们活在世上期间，我们都会一直与罪抵挡 Apapun itu bentuknya. 挣扎，无论是什么样的形式。 Tetapi saudara, perhatikan bagian ini. 但是请大家注意这一点， Kita bukan lagi manusia lama. 我们已经不再是旧人， Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa. 我们是上帝的儿女，已经得到从罪中得到解脱， Dan kita mendapatkan anugerah itu. 我们已经得到那份恩典。 Dalam kuasa Kristus, dosa tidak lagi memerintah atau punya kuasa dalam hidup kita. 在基督的权势以下，罪就没有在我们身上有什么任何的权势。 Engkau dan saya telah dipindahkan 你和我都已经被转 dari perbudakan dosa 从以前做罪的奴仆， kepada kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. 转到在基督里的自由。 Itu artinya, saudara, 这就意味着 Tuhan memampukan kita, 上帝使我们能够， Tuhan memberikan kita kuasa 上帝赐给我们能力， untuk kita bisa berkata atau kita bisa melawan dosa itu. Berkata tidak atas dosa. 抵挡罪，来对罪说不要。 Kita tidak membiarkan 我们 hidup kita dikuasai oleh dosa lagi. 不容罪在我们必死的身上作王。 Itu artinya apa, saudara? 这是什么意思呢？ Kita juga diberikan kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan yang lama.
我们也得到能力来离开以前的习惯， Hal-hal yang mungkin saudara itu jauh dari apa yang Tuhan mau. 是那些上帝不喜悦的事情。 Mungkin saudara ada yang tengah bergumul dengan amarah atau emosi yang tidak terkendali. 可能有些人跟气氛有挣扎， Atau mungkin saudara tengah bergumul dengan rasa iri hati dalam hati kita. 或者跟嫉妒在这方面有挣扎， Bisa juga itu berupa kecemasan atau kekhawatiran. 或者忧虑， Betapa kita seringkali meragukan, benar nggak Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. 或者有些人可能怀疑上帝是否真的掌管我的生命。 Seringkali mungkin saja saudara bergumul tiap-tiap waktu. 或者任何时刻我们都在挣扎当中， Benar nggak ya Tuhan itu baik dalam hidup kita? 上帝是否真的在我生命中是良善的？ Mungkin saja dalam hati pikiran kita selalu dijejali dengan keraguan-keraguan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. 是不是我们的思想充满着忧虑和怀疑？ Sulit bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. 我们很难看到上帝的良善， Ia pegang kendali dalam hidup kita. 但是上帝是掌管我们生命的。 Saudara, bukankah itu juga sama halnya dengan tindakan-tindakan dosa yang lain ketika kita meragukan Tuhan? 这些跟我们怀疑上帝的其他事情也有关系。 Mungkin kita tidak seorang pembunuh, perampok, dan seterusnya. 我们可能不是杀人的，不是抢劫的， Tapi dalam hati kita, kita terus menyirami kekhawatiran, kecemasan, keraguan kita kepada Tuhan, sehingga itu bertumbuh subur dalam hidup kita. 但是在我们心里，我们浇灌了对上帝的怀疑的这种种子，我们会怀疑上帝。 Saudara, kembali ingat, 你们要记得， engkau dan saya adalah orang-orang yang telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. 你和我都已经与上帝的死和复活联合， Hal itu memberikan kita identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. 这就带给我们一个新的在神里面的身份， Dan itu artinya Tuhan juga memberikan kita kuasa 而且上帝也赐给我们能力 untuk menang, 来能够胜任 menaklukkan atau tidak lagi membiarkan dosa menguasai hati kita. 胜过罪，让罪不再掌管在我们心里。 Oleh karena itu jangan biarkan, 所以不要让， jangan beri ruang 不要容罪 untuk dosa apapun itu bentuknya menguasai hidup kita 在 kembali. 我们身上作王。 Yang ketiga, yang terakhir, 第三点是最后一点， apa yang menjadi tujuan dari semuanya ini? 那这一切的目的是什么？ Apa yang menjadi tujuan dari engkau dan saya disatukan dengan Kristus? 你和我与基督联合的目的是什么？ Apa yang menjadi tujuan engkau dan saya bangkit bersama Kristus? 你和我与基督一同复活的目的是什么？ Yaitu bagaimana Tuhan mau kita memuliakan namanya dalam hidup ini. 那就是上帝要我们荣耀他， Kita menggunakan hidup ini untuk menjadi alat kemuliaan. 我们用我们自己的生命来做上帝荣耀的器皿。 Perhatikan ayat yang ke-13b, saudara. 你们注意第13节的下半节， Ini yang menjadi klimaksnya. 这就是高峰。 Paulus mengatakan demikian. 保罗这样说： Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dari kematian telah dibangkitkan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. 将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。 Saudara sekalian kasih Tuhan, 弟兄姐妹， kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang melawan dosa, 我们的生命不但关乎要抵挡罪， tapi Tuhan juga mau kita menyerahkan diri secara aktif untuk dipakai Allah menjadi alat kemuliaan. 但是上帝也要我们积极的献上自己来
让上帝使用做他的器具。 Saudara, itulah adalah makna hidup yang sejati. 这就是生命的真谛。 Bagaimana engkau dan saya dibangkitkan bersama Kristus. 我们如何与上帝的复活一同复活？ Tuhan memberikan kita identitas yang baru. 上帝赐给我们新的身份， Tuhan memberikan kita Roh Kudus. 上帝赐给我们圣灵， Semuanya itu dengan satu maksud, dengan satu tujuan. 这一切都是为了一个目标， Yaitu bagaimana kita menggunakan hidup ini 那就是如何我们使用这个生命 untuk kemuliaan Tuhan. 来荣耀上帝。 Apapun konteks hidup kita, latar belakang kita. 不管我们的生活的背景是什么， Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. 上帝呼召我们成为他的器具。 Mempermuliakan Tuhan tidak hanya ketika kita sedang beribadah di ruangan ini, di rumah Tuhan ini. 荣耀上帝不但只在这个教堂里面， Memuliakan Tuhan bukan hanya berbicara ketika kita sedang melayani, 荣耀上帝也不单单是在我们侍奉的时候， tetapi dalam seluruh aspek hidup kita. 但是在我们生活的各个方面。 Saudara, bukankah Tuhan menebus engkau dan saya secara utuh, menyeluruh? 上帝岂不是完整的拯救我们、救赎我们？ Itu sebabnya, saudara, 所以 Paulus mengatakan, 保罗说 serahkanlah dirimu kepada Allah. 你要将自己献给上帝， Serahkanlah dirimu. 要献上。 Saudara sekalian kasih Tuhan, 弟兄姐妹， ketika kita memahami akan kebenaran ini, 当我们明白这个真理， maka kita akan menjadi pribadi yang berubah. 我们就会成为被改变的人。 Orientasi kita, 我们的生命的方向， bagaimana kita menggunakan waktu kita, 我们如何使用我们的时间， bagaimana kita menggunakan kemampuan kita, kepintaran 如 kita, 何使用我们的才干，使用我们的聪明智慧， menggunakan tubuh kita, 使用我们的身体， apa yang kita miliki. 使用我们所拥有的一切， Oh, saudara, itu orientasinya berubah. 这些的方向都会改变的， Bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. 不再是为了我们自己的私欲， Tapi kita mau serahkan itu untuk menjadi alat kemuliaan di tangan 但 Tuhan. 是我们把这一切交托，让可以成为上帝荣耀的器具。 Ketika kita di rumah, 当我们在家里的时候， menjadi pasangan atau orang tua, 成为在那边我们是做我们的配偶，或者我们的成为父母， apakah kita memancarkan terang Kristus di dalamnya? 我们在那边有没有显出基督的上帝的荣耀呢？ Di tempat kerja, 在工作场所， apakah kita menjadi orang atau anak Tuhan yang berintegritas? 我们是不是成为可信任的 Bahkan di dalam 主的见证 ruang-ruang 人？ bahkan di dalam ruang-ruang hidup kita yang mungkin tidak banyak orang yang tahu atau bahkan hanya kita yang tahu. 或者在其他可能别人不知道，只有我们知道的那一方面， Apakah kita menghidupi identitas kita yang baru itu? 我们有没有活出那份新的身份？ Saudara sekalian kasih Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， mari kita kembali mengingat apa yang menjadi goal atau tujuan dari hidup kita. 让我们再想起我们生命的目的。 Hidup ini bukan berbicara bagaimana kita menerima kasih karunia atau anugerah Tuhan. 生命不单单是关乎我们如何得到上帝的恩典， Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diubahkan oleh anugerah Tuhan itu. 而是要显出我们是被恩典而改变的 Dengan 人。 demikian, saudara, 因此， kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hatinya. 我们可以成为荣耀上帝、蒙上帝喜悦的儿女。
Kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助我们。